jelas ke? InsyaAllah jelas. Jelas kan? Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi pertemukan saya dengan tuan-tuan, ya. Sementara nak tunggu sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang mungkin baru balik daripada masjid kot, ya. Kita tunggu dulu dalam beberapa minit, insya-Allah kita akan mula perbincangan berkaitan dengan buku kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Jadi sebenarnya sebelum kita nak masuk tajuk kita ni, ya, muka surat 103, okey, cerita yang nombor 7. Ini sedikit mukadimah lah sebelum kita masuk kisah nombor 7 ni. Jadi kadang-kadang kan bila kita tengok tajuk buku ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, seolah-olah macam dalam istilah nakalnya ialah dia ni tak ada kerja lain lah, kira nak cari salah penceramah aja. Kan? Ada orang yang nak cari salah orang aja. Carilah benda yang baik. Banyak lagi contoh ustaz tu ceramah dalam 2 jam. Kan? Kenapalah dia pergi cari benda-benda yang tak betul, yang tak sahih ataupun yang 2-3 ataupun beberapa poin yang salah. Kenapalah ustaz ataupun beberapa ilmuwan yang buat buku ni tegur, kan? Jadi kita menjawab bahawa sebenarnya kehadiran orang-orang yang seperti ini ataupun kehadiran orang yang cuba untuk kritikal dalam sesuatu maklumat, sebenarnya itu baik dalam suasana ilmu, dalam suasana ilmu. Bukannya kita kata bahawa nak cari salah, bukan, ya. Tetapi ini adalah salah satu cara untuk kita mewujudkan sensitiviti ataupun rasa tanggungjawab, rasa diri bertanggungjawab apabila menyampaikan sesuatu maklumat. Ya, kita kena pastikan dulu. Sebab orang Islam ni orang yang pandai, orang Islam ni orang yang cerdik, ya. Nabi SAW ajak kepada umatnya supaya menjadi insan yang cerdik, umat yang berfikir, ya, menganalisis, berfikir, ya. Dan Nabi pun ajar kepada kita bahawa orang Islam satu hari ke satu hari mestilah menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Jadi hal ini menunjuk kepada kita bahawa kalau orang kata bahawa buku ni seolah-olah mencari salah penceramah, sebenarnya bukan begitu. Saya kira bahawa munculnya buku ni ataupun buku-buku kritikan-kritikan ataupun nasihat-nasihat ataupun supaya apa? Supaya untuk mewujudkan cara orang Islam ni berfikir, ya, dan dia rasa diri bertanggungjawab apabila menyampaikan satu maklumat. Jadi agama Islam apabila ada semak dan imbang ini, maka agama kita insya-Allah akan jadi baik, ya, dan masyarakat kita akan dididik dengan ilmu dan fakta yang benar. Bukannya nak cari pasal ini, cari pasal ini, bukan, ya. Kalau benda tu salah, kena akui kesalahan. Kalau benda tu betul, kena akuikan benda tu benar dan sebagainya. Okey, baik. Jadi dah masuk dah 33 orang ni, insya-Allah kita masuk pada muka surat 103. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi pada malam ni tuan-tuan, tajuk apa yang kita nak bincang ni? Iaitu tajuk yang membicarakan tentang kisah wanita yang taatkan kepada suami. Okey. Jadi cerita pada malam ni kita nak tengok bagaimana apa sebenarnya tanggungjawab seorang isteri kepada suaminya apabila kita ta'arud, apabila bertembung di antara apa dia disebut idza ta'aradat ta'at az-zawj ma'a ta'atil abawain, apabila bercanggah ataupun kita kata bahawa bertembung di antara kita nak taat pada suami ke ataupun nak taat kepada ibu dan ayah ke, jadi yang mana satu yang untuk kita utamakan. Jadi nanti kita akan tengok perbahasan ni, cerita ni sama ada cerita ni bagaimana perbahasannya dari sudut sanadnya ataupun dari sudut perbahasannya. Okey, baik, kita tengok pendahuluan dia. Seorang isteri wajib mentaati suaminya mengikut garis panduan yang sudah ditetapkan oleh syarak. Ketaatan ini bukan saja digambarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis baginda Nabi SAW, malah disebut juga dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Sejarah juga sudah merakamkan beberapa kisah-kisah wanita yang mentaati suaminya. Antaranya ialah ketaatan Fatimah terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi
bukan sekadar wanita mentaati banyak hadis-hadis ataupun cerita tentang bagaimana seorang wanita, seorang isteri mentaati perintah suami. Seperti Fatimah dengan Sayyidina Ali, Ummu Sulaim terhadap Abu Talhah radhiyallahu an, Atikah terhadap Sayyidina Umar sendiri. Ya, antara kisah yang sangat masyhur dia berkatakan ialah ketaatan mut'iyah. Jadi pada malam ni tuan-tuan kita akan bincang ya betul ataupun tidak cerita tentang ketaatan seorang isteri yang bernama mut'iyah. Mut'iyah kepada suaminya dan bagaimana statusnya. Baik, dikhabarkan beliau adalah wanita pertama yang memasuki syurga. Jadi mut'iyah ni dikatakan mengatakan bahawa beliau adalah insan yang pertama yang masuk dalam syurga. Lebih awal daripada Fatimah dan kisah seorang wanita yang tidak keluar rumah untuk menzikir ayahnya yang sedang dalam keadaan sakit sehingga meninggal kerana mentaati perintah suaminya. Jadi cerita ni tuan-tuan iaitu menceritakan tentang bagaimana mut'iyah ni dia punya taat kepada suaminya sehingga kan suaminya tak bagi izin keluar, tak bagi dia tidak mengizinkan mut'iyah untuk keluar daripada rumahnya untuk mendirikan solat jenazah, untuk menziarahi ayahnya yang sedang sakit dan sebagainya. Betul ataupun tidak cerita tu? Jadi macam tu. Baik, pada bab ini membincangkan sejarah manakah kisah wanita yang sanggup tidak menziarahi ayahnya tersebut. Okey, insya-Allah pada masa akan datang dibincangkan pula tentang kebenaran kisah mut'iyah. Jadi malam ni kita nak bincang betul ke cerita tentang mut'iyah ni dia taat suaminya sampai suaminya tak bagi pergi ziarah ibu dan ayahnya pun dia mentaati. Dia mentaati perintah suaminya. Betul atau tidak cerita tu? Baik. Sebab penceramah ni bila dia jumpa satu cerita kan, dia nak bagi sedap dia punya cerita, lalu dia pun ambil lah riwayat ni kemudian dia pergi ceramah. Untuk tujuan apa? Untuk nak bagi tahu bahawa isteri-isteri ni taatlah kepada suami. Taatlah kepada suami. Tengok contoh mut'iyah tu sehingga kan dia dia ni insan pertama masuk syurga. Tengok ya suaminya tak izinkan pergi ziarah ketika mana ayah kandung mut'iyah sendiri yang sakit pun dia taat sungguh dan dia pun ahli syurga. Jadi yang macam tu, ada orang buat cerita macam tu. Baik, kita tengok tuan-tuan. Sumber kisah ni datang daripada mana? Kisah tentang mut'iyah dilarang untuk menziarahi ayahnya yang sedang sakit. Ya, punyalah taat kepada suaminya. Cerita ni datang daripada mana? Baik. Riwayat pertama tuan-tuan sekalian, ia datang daripada Musnad Abdul bin Humaid. Ni kitab apa ni tuan-tuan? Ini kitab Musnad Al-Humaidi. Disebut sebagai Musnad Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, sebelum kita nak bincang tentang apa dia cerita ni, Musnad Al-Humaidi ni tuan-tuan, siapa Al-Imam Al-Humaidi ni? Dia ni tuan-tuan sekalian adalah guru kepada Al-Imam Syafi'i. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Al-Zubair bin Isa. Ini dah tuan-tuan. Kunyahnya ialah Abu Bakr. Abu Bakr. Dan dia di antara ulama besar yang berasal daripada Mekah dan berketurunan Quraisy. Ya, dan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, ya, beliau merupakan guru kepada Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, kawan rapat kepada Imam Syafi'i. Maknanya dia seperguruan lah, maknanya seperguruan dengan Imam Syafi'i ini tuan-tuan. Dan dia mempelajari ilmu hadis daripada siapa? Tokoh hadis, iaitu Sufyan ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Ni bukan orang biasa Al-Humaidi ni ya. Dan banyaklah gurunya, anak murid dia pun ramai ya. Dan Al-Humaidi ni tuan-tuan sekalian seorang guru yang sangat istimewa di sisi Imam Bukhari. Sehingga kan Al-Hafiz terutama dalam bidang hadis dan fiqh. Dan Al-Imam Bukhari dia sangat mendahulukan hadis-hadis yang beliau dapat daripada Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Namun kitab ataupun tulisan-tulisannya pun tak terlepas daripada kesilapan dan sebagainya. Itu benda biasa tuan-tuan. Jangan kita kata bahawa guru pada Imam Bukhari pun silap jangan dah kata benda tu. Ni sebab manusia. Sebab tu kita kata bahawa ya, selain daripada kalamullah yakni Al-Quran, yang lain semua terdedah dengan kesilapan. Ya, tapi
bukan mudah untuk kita untuk menentukan kesilapan ataupun tidak. Pastinya ialah para ulama yang mengkaji itu ataupun pengkaji-pengkaji yang menjumpai alasan yang mengatakan bahawa benda itu salah ataupun betul. Itu begitu. Baik. Kisah ni tuan-tuan terdapat dalam Musnad Ibn Abdul bin Humaid ataupun Al-Humaidi. Dan tuan-tuan boleh tengok sanadnya daripada Yahya bin Abdul Hamid melaporkan kepada saya bahawa Yusuf bin Atiyah melaporkan kepada kami bahawa Thabit melaporkan kepada kami daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya ada seorang wanita yang sudah bersuami, bapanya jatuh sakit. Beliau mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bapa saya sudah jatuh sakit, namun suami saya tidak memberikan keizinan kepada saya untuk menemani bapa saya. Nabi SAW menjawab, taatilah suami kamu. Nabi bagi tahu bahawa taatilah perintah dia. Suami hang tak bagi pergi ziarah ayah yang sakit tu, taati perintah suami hang. Kata Nabi SAW. Ini disebut dalam kitab Musnad Al-Humaidi. Betul tak betul? Jangan tengok sampailah bapa yang meninggal dunia, wanita itu meminta izin suaminya untuk mengerjakan solat. Dahlah suaminya tak bagi izin pergi ziarah waktu sakit. Waktu ayah dia meninggal, suaminya tuan-tuan, wanita ni, mut'iyah ni tuan-tuan, minta izin dekat suaminya untuk mengerjakan solat jenazah kepada bapanya, tapi tak dapat keizinan suami. Ya Allah, tak tahulah suami ni macam mana kan. Punyalah kerah, tak bagi tu kan. Beliau mengadu lagi kepada Nabi SAW, taatilah suami kamu. Taatilah suami kamu. Lalu beliau mentaati suaminya dan tidak mengerjakan solat sampai dia tidak mengerjakan solat jenazah. Nabi SAW berkata Allah mengampuni bapanya disebabkan ketaatan wanita itu kepada suaminya. Sampai Nabi bersabda begitu. Tuan-tuan, jika sekali mereka menyandarkan cerita ini kepada Nabi SAW, pastinya para pengkaji-pengkaji hadis akan menilai periwayatan ini. Mereka tidak akan lepas selagi mana mereka menyandarkan hal ini kepada Nabi SAW, maka maklumat ini tidak akan lepas. Ia akan dicek dan dianalisis oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Ini. Baik. Pertama, cerita tu adalah Musnad Al-Humaidi. Cerita yang kedua ni tuan-tuan sekalian, ataupun sumber yang kedua terdapat dalam Bughya Al-Bahith an Zawaid Musnad Al-Harith. Ini kitab yang lain lah. Kitab yang lain tuan-tuan. Dan dari Anas bin Malik, cerita pun lebih kurang yang sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengoklah pada muka 105. Dan tuan-tuan tengok dalam, kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan zawaid ni tuan-tuan. Ni sedikit maklumat lah. Kalau tuan-tuan tengok perkataan zawaid. Apa zawaid? Zawaid ni tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, ialah kitab yang mana menghimpunkan hadis-hadis yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Contoh. Contoh Majma' Az-Zawaid wal Manba' Al-Fawaid karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami rahimahullahu ta'ala yang wafat sekitar tahun 807 Hijrah. Kitab ni tuan-tuan, Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami disebut sebagai Syekhuz Zawaid. Beliau di antara ulama yang banyak menghimpunkan kitab-kitab Az-Zawaid. Tuan-tuan, kitab Majma' Az-Zawaid ini tuan-tuan, apa peranan dia? Dia menghimpunkan kitab-kitab yang tidak terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan tidak terdapat dalam kitab Kutubus Sittah. Maknanya, dia cek satu-satu ni, hadis-hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dengan Kutubus Sittah, dia cek mana hadis yang tak ada dalam tu, dia tulis satu, dia kumpulkan satu hadis, lalu dinamakan Majma' Az-Zawaid oleh Al-Haythami rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya berjasa Imam Al-Haythami ni kerana mungkin ada dalam kitab Majma' Az-Zawaid hadis-hadis yang sahih dan ada juga banyak jugalah hadis-hadis yang bermasalah dan bukan Al-Haythami seorang saja yang menulis kitab Zawaid ini, banyaklah tuan-tuan. Antara lain juga seperti Kashful Astar and Az-Zawaid Al-Bazzar oleh seorang tokoh ulama. Begitu juga Abu Ya'la pun menulis dalam minta maaf Al-Maqsad ala Zawaid Abi Ya'la Al-Musili. Banyaklah kitab-kitab Az-Zawaid ni. Dia ada peranan-peranan dia. Dia ada
peranan-peranannya. Majma' al-Bahrain fi Zawaid al-Mu'jamain, ya, dan ini karangan-karangan kitab yang mengimpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam Shaghir oleh Al-Imam Tabrani. Jadi banyaklah peranan-peranannya, dia ada fungsinya masing-masing. Baik. Cerita ni juga terdapat dalam kitab disebut ini. Baik. Yang ketiga sumbernya ialah datang daripada Al-Awsat oleh At-Tabrani. Mu'jam Awsat oleh Al-Imam At-Tabrani, bukan At-Tabrani, At-Tabarani, ya, rahimahullahu taala. Ya, kita silap tulis kan. Bukan At-Tabrani, At-Tabarani. Begitu dia punya cara bacaannya. Dalam Mu'jam Awsat oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, begitulah ceritanya berkaitan dengan seorang lelaki sudah keluar, beliau memerintahkan isterinya agar tidak keluar daripada rumahnya. Dia keluar. Kemudian dia pesan ke isteri dia, hang jangan keluar daripada rumah ni. Dia tak bagi isteri dia keluar. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, perbahasan dari sudut fiqh. Biarlah kita mengaji hadis, kita pun tengok kita tengok dari sudut fiqh. Apa hukum suami ni dia larang isterinya sampai menziarahi ahli keluarga. Apa hukum dari sudut fiqh? Nanti kita akan bahas. Baik. Okey, kita tengok. Cerita ni ada dalam 3 sumber. Jadi, pendapat ulama mengenai status ni. Status ni ulama kata apa? Pertama tuan-tuan, terdapat seorang perawi yang dipertikaikan oleh ulama iaitu Abu Sahal Yusuf bin Atiyah As-Safar Basri Al-Bahili. Jadi bila kita cek, para ulama bila menganalisis sanad, mereka cek seorang-seorang perawi, mereka mendapati ada seorang perawi yang bermasalah. Ini biasa. Ini biasa sebab itu ada orang apabila berbahas tentang hadis, dia kata, hadis ni bincang pasal rijal je, orang bincang pasal maqasid, bincang pasal usul fiqh. Memang itu memang ada kaitan di antara satu sama lain ilmu-ilmu ini, tetapi ya ilmu hadis dia ada disiplinnya. Apabila bincang tentang ilmu hadis, ya authenticity ataupun keaslian sesuatu sanad dan matan itu pasti akan dinilai oleh para ulama dan pengkaji hadis. Tidak boleh kita buang begitu saja. Ilmu rijal adalah salah satu ilmu yang mesti untuk kita mendalaminya. Kan? Sebab ada orang kata, ustaz, ilmu hadis ni cerita pasal orang, ustaz, orang ni tak betul, orang ni majhul, orang ni waham, orang ni ikhtilaf dan sebagainya. Ustaz, kami tak mau bincang pasal orang ni, kami nak mengaji pengajaran hadis. Memanglah. Dan kita kata bahawa hadis ni bukan nak ambil pengajaran saja, hadis ni juga perbahasan berkaitan dengan authenticity ataupun autentik, keaslian hadis itu. Bukan tentang pengajaran yang kita ambil saja. Sebab tu kita belajar ilmu ulumul hadis, dia ada ar-riwayah dan ad-dirayah. Baik. Kembali perbahasan, Abu Sahal Yusuf bin Atiyah Safar Basri Al-Bahili, Al-Hafidh Ibn Al-Asqalani mengatakan bahawa telah menyeraikan beberapa kritikan ulama terhadapnya yang diringkaskan seperti berikut. Ibn Hajar ni seorang tokoh ulama rijal. Ya, yang banyak dia mengarang kitab-kitab tentang rijal ini, lalu dia mengumpulkan beberapa ulama yang mengkritik. Sebab tu, ya, apabila kita belajar ilmu hadis tuan-tuan sekalian, kaifa tu'raf, bagaimana untuk kita mengetahui, ya, sama ada dari sudut kethiqahannya, keadilannya, kedabitannya, ataupun dari sudut periwayatannya, maka kita kena tengok bagaimana para jaguh-jaguh ilmuwan ataupun para ulama-ulama ajarh wa ta'dil apabila menilai seseorang perawi. Kita kena tengok. Kita tak boleh kata bahawa kita tak boleh terimalah perawi ni sebab apa? Bila tidak sebab, itu masalah. Sebab tu di antara alasan kita adalah ucapan-ucapan ilmuwan, al-jarh wa ta'dil. Ini sangat penting. Ucapan yang dinukilkan oleh Imam Bukhari, Darul-Qutni, Ibn Ali Ibn Al-Madini, ya, Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri, ini semua jago-jago dalam jarh wa ta'dil yang perlu untuk kita meneliti setiap ucapan daripada mereka. Baik. Yang pertama tuan-tuan, Amr bin Ali mengatakan bahawa dia, yakni Yusuf, adalah pendusta, kadzab fil Basrah. Nampak tuan-tuan, ini satu ucapan yang pertama, kadzab. Maknanya memang bermasalah. Ya. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi, ya, dan Ad-Darul Qutni, ya, yang mengarang kitab ilal dan sebagainya, mengatakan bahawa Yusuf dhaif. Nampak? Pertama kadzab, yang kedua dhaif. Yang ketiga, Al-Imam An-Nasa'i
mengatakan bahawa laitha thiqah, tidak thiqah. Ini ucapan yang sangat penting ya. Yang ketiga Ibn Adi, hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya tidak terpelihara, laithal mahfuz, tidak terpelihara. Bermasalah hadis yang diriwayatkan oleh Yusuf ni. Al-Barqani mengatakan bahawa saya bertanya Daruqutni tentang Yusuf bin Atiyah. Dia berkata, dia adalah antara dua orang yang matruk. Matruk ni maknanya hadisnya ditinggalkan. Maknanya tingkatan perawi yang bermasalah lah. Al-Hakim Abu Ahmad, dia berkata tidak kuat di sisi ulama. Laisal quwwah. Tidak kuat di sisi para ulama. Baik. Ibn Ali turut memasukkan Yusuf dalam kategori perawi yang daif. Setelah beliau mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Yusuf seperti di atas, beliau mengatakan hadis ini tidak terpelihara, ghairul mahfuzah. Sebelum itu Ibn Adi telah membawakan beberapa pandangan ulama yang mengkritik kredibiliti Yusuf bin Atiyah. Antara Imam Yahya bin Ma'in mengatakan tidak berguna. Tu dia, tak berguna tu Yusuf ni. Tidak ada nilai. Di sisi ahli ain. Jadi di antara kesimpulan awalnya ialah sanad cerita ni bermasalah kerana terdapat seorang perawi yang bernama Yusuf tadi ni. Ya, baik. Alasan yang kedua iaitu dalam hadis yang dibawa oleh At-Tabarani terdapat seorang perawi yang bermasalah seperti Ismah bin Al-Mutawakkil. Ada seorang lagi. Ya, Ismah bin Al-Mutawakkil. Jadi kalau sebut Yusuf tadi ni tuan-tuan sekalian, banyaklah antara yang sebut tadi ni ya. Ibn Hajar Asqalani matruk. Saya buat rujukan tadi ni, Imam Bukhari sendiri kata dhaif. Ya, Al-Jurjani mengata ahadits ghairil mahfuzah. Al-Jurjani. Dalam ni dia tak sebut Al-Jurjani ya, tapi saya buat sedikit rujukan. Imam Al-Jurjani mengatakan bahawa hadithuhu ghairul mahfuzah. Abu Hakim Hakim yang sebut tadi ni. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Bustani Al-Busti yuqlab akhbar. Maksudnya dia punya periwayatannya bermasalah, bermasalah. An-Nasa'i kata laisa thiqah, Ibn Hajar kata matruk. Jadi memang bermasalah Yusuf ni. Baik, yang kedua tuan-tuan sekalian iaitu Ismah bin Al-Mutawakkil. Ini perawi yang kedua. Pertama Al-Uqaili mengatakan bahawa Ismah kurang dhabit. Maksudnya dari sudut credibility kedhabitannya itu bermasalah. Dhabitnya bermasalah. Ya, kerana dia dituduh waham. Seorang pernah bertanya ke Al-Bukhari, adakah benar Ismah telah pernah meriwayatkan daripada Syu'bah? Imam Bukhari menjawab bahawa aku tidak mengetahui. Maksud beliau ialah kisah ini tidak benar. Imam Bukhari kata, ya Ismah ni ya dia tidak meriwayatkan pun daripada Syu'bah. Jadi ini masalah. Az-Zahabi sendiri mengatakan bahawa satu hadis diriwayatkan oleh Ismah mengatakan bahawa ya, beliau mendengar sendiri daripada Syu'bah menyebut hadis ini. Az-Zahabi memberikan komentar bahawa ini adalah penustaan terhadap Syu'bah. Maknanya Ismah yang kata dia dengar sendiri hadis itu daripada Syu'bah, Az-Zahabi, Al-Bukhari kata tak boleh terima. Tak boleh terima yang mengatakan bahawa Ismah dengar hadis ini daripada Syu'bah. Ini satu penustaan. Tengok tuan-tuan, para ulama apabila menilai satu hadis dia tak kira. Sebab tu ulama hadis sangat objektif. Dia tidak ada kompromi dalam beberapa hal. Sebab tu kalau kita ingat satu cerita, kalau tak salah saya Al-A'mash Al-A'mash ke ataupun Abdullah bin Mubarak tuan sekalian, ayahnya dhaif. Apabila orang tanya tentang ayahnya, dia kata huwa dhaif. Walaupun ayahnya sendiri, dia kata dhaif, jangan ambil hadis daripada dia. Walaupun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Sebab tu kita kata bahawa ulama hadis adalah ulama yang objektif, yang menilai satu tokoh atau satu periwayatan itu ialah bercakap di atas dasar ilmu, amanah ilmu. Baik, Al-Haythami setelah mengemukakan hadis ini memberikan komentar hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Awsat. Terdapat perawi nama Ismah bin Al-Mutawakkil, seorang yang dhaif. Jadi ada dua orang perawi yang bermasalah. Dua orang perawi yang bermasalah mengenai cerita ini. Baik, ketiga, credibility. Tuan-tuan, ini sedikit pengalaman lah. Tuan-tuan bila tuan-tuan biasa bergelumang dengan isu hadis ni tuan-tuan. Isu hadis ni satgi cerita pasal perawi ni satgi disebut diwahamkan, ya, matruk, kadzab dan sebagainya. Nanti bila tuan-tuan masuk pada cerita-cerita yang seterusnya, ya tuan-tuan sudah biasa dalam perbincangan al-jarh wa ta'dil ni. Tuan-tuan sudah biasa. Sudah pernah dengar.
Jadi benda ni baik untuk exercise kita punya kajian kita berkaitan dengan perkara ni. Jadi kita tak rasa pelik. Sebab tu ustaz-ustaz kita apabila kita dengar ustaz-ustaz penceramah duk cerita benda yang pelik-pelik, kan, kita tengok dari sudut sanad dia dan kita kritik sanad dia. Kan, kita kritik sanad dia. Kalau ustaz tu kata, "Dak, kami nak ambil pengajaran." Dak, masalah sanad hang tu bermasalah. Kan, sanad hang tu matruk bermasalah dan sebagainya. Jadi ambil pengajaran bagaimana kaedah kaifana ta'amul, bagaimana kita berinteraksi dengan hal-hal sebegitu, dengan sebegitu. Ya. Jadi tuan-tuan lepas ni tuan-tuan akan biasa apabila masuk pada tajuk yang seterusnya, tuan-tuan akan biasa dengan perbincangan ajarhu wa ta'dil ini. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, isu yang berlaku dalam cerita ini iaitu kredibiliti Zafir bin Sulaiman turut dipertikaikan. Mana 3 orang perawi bermasalah. Dan hal ini disebut oleh Imam dalam riwayat At-Tabarani. Nama penuh beliau Abu Sulaiman Zafir bin Sulaiman Al-Ayadi Al-Quhustani. Beliau tinggal di Rai sebelum berpindah ke, dikatakan beliau menjadi qadi di Sijistan. Ya. Baik, secara umumnya beliau baik, ya. Imam Ahmad dan Ibn Ma'in mengatakan beliau seorang yang thiqah, ya. Abu Daud menyatakan beliau seorang yang saleh, namun sebaliknya terdapat banyak pertikaian terhadap kualiti peritan hadis beliau. Secara ringkasnya disebut sebagai berikut. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, kita katakan bahawa ya, walaupun ya Zafir bin Sulaiman ni orang yang saleh, diperakui kesalehannya, tetapi tidak cukup untuk menjadikan beliau ya thiqah, ada disebut sebagai dhabit, dan kredibiliti periwayatannya diterima oleh para ulama. Sebab tu baik saja tanpa ketepatan maklumat itu tak boleh untuk jadikan sebagai satu sandaran. Sebab tu hari ni ada orang yang kan, dia tengok, oi, takkanlah ustaz ni cakap bohong kot, tahajud tak pernah tinggal kot. Takkanlah ustaz ni tak pernah ikut, dia ni orang baik kot, orang soleh kot. Kan, takkan dia nak cakap bohong kot. Dah, jangan duk kot-kot ni, memang kita tak boleh pakailah kot-kot ni. Sebab tu orang soleh pun kadang-kadang dia terjatuh dalam perkara ini. Sebab tu istilah al-qawiyyu al-amin. Ya, orang yang amanah, orang yang soleh, dalam masa yang sama dia ada kemampuan. Ya, apatah lagi dia meriwayatkan hadis Nabi SAW, bukan sekadar ya dilihat dari sudut kesalehannya, ya, ketakwaannya. Al-adalah disebut sebagai al-adalah, ya, tetapi dilihat juga dari sudut kedhabitannya, sama ada periwayatan diterima ataupun tidak. Baik, Al-Bukhari mengatakan bahawa di sisinya ada hadis yang mursal dan waham. Waham yang hanya meragukan. Ya, mursal ialah terputus. Baik. An-Nasa'i di sisinya hadis munkar. Nah, Az-Zakaria As-Saji mengatakan waham. Ya. Ibn Al-Manadi, saya meninggalkan hadisnya. Dia kata aku tak pakai hadisnya. Hadis ini bermasalah. Aku tak pakai hadis diriwayatkan oleh Zafir bin Sulaiman. Ibn Hibban yang mengarang kitab Al-Majruhin dan juga Sahih Ibn Hibban. Beliau berasal dari Quhustan, lahir di Kufah. Ya. Dan dia banyak ghalat dalam penyampaian khabar, waham dalam asar. Maknanya dia ni waham, khalat, bungkar, ya, dan diragukan. Jadi ini kritikan at-tajrih kepada Zafir bin Sulaiman. Baik. Yang keempat, hadis ini turut dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Namun menurut kajian dilakukan Al-Hafidh Al-Iraqi menunjukkan kelemahan maklumat tersebut. Komentar beliau ialah diriwayatkan At-Tabarani dalam Awsat daripada Anas bin Malik dan sanad dhaif. Sebab tu Al-Iraqi ya melakukan takrij, mengeluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin, ya, mendapati bahawa ya ada riwayat yang ada dalam kitab Ihya ni bermasalah dhaif. Jadi kita walaupun Imam Ghazali sekalipun, jika sekiranya periwayatan itu tidak menepati disiplin ilmu hadis, maka kita katakan bahawa benda itu tidak betul. Walaupun datang daripada Imam Ghazali, itu benda biasa. Yang kelima, Ibn Hazmin ya, membahaskan dengan tegas tentang ketaatan seorang anak terhadap ibu bapanya. Beliau menyatakan ada beberapa pihak yang cuba mengangkat ketaatan seorang isteri terhadap suami sehingga menghilangkan ketaatan kepada ibu bapa dengan menggunakan hujah yang tidak kukuh, termasuk hadis ini dibincangkan. Nampak? Ya, kata ulama Ibnu Hazmin Al-Andalusi, ya, dia mengatakan bahawa ada orang yang ambil cerita ni menjadi dia menggunakan sebagai hujah, mengatakan bahawa
ya taat kepada suami sehingga menghilangkan ketaatan kepada ibu dan ayah. Nanti kita akan tengok perbahasan dia. Kita akan tengok perbahasan dia. Ada orang taat pada suami dia kata tak boleh, orang panggil apa, taat sungguhlah, kira sampai macam seolah-olah macam jadi macam robot kan. Jadi kita akan tengok ketaatan dia bagaimana. Baik, yang keenam, hadis ini menunjukkan seperti Nabi memisahkan antara ibu bapa dan anak perempuan setelah bergerak sebagai isteri. Soal kalau kita perhati dalam riwayat Tabrani dan sebagainya, seolah-olah supaya Nabi ini memisahkan antara anak perempuan dengan ibu dan ayah. Ini tak betul. Ya, ini menunjukkan bahawa credibility Nabi SAW itu sendiri dipertikaikan. Ya, baik. Yang ketujuh, tuan-tuan, alasannya apa? Jika diteliti dalam hadis yang pertama, ya, Musnad Abdul bin Al-Humaid, ternyata suami itu amat zalim sehingga menghalang isterinya daripada mengerjakan solat jenazah terhadap bapanya. Anehnya Nabi SAW sekarang meminta agar wanita itu mentaati suaminya tanpa mengambil tindakan untuk menegur lelaki tersebut. Jadi ini satu pertikaian. Adakah Nabi suruh macam tu? Ya, kita boleh fikir. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Kaifa Nata'amul Ma'asyiratun Nabawiyah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallah rahimahullah taala, dalam kitab tu dia bahas tentang apabila kita datangkan hadis Nabi, lalu kalau kita fikir hadis itu seolah-olah seolah-olah dia menjatuhkan Islam itu sendiri dan menjatuhkan credibility Nabi, maka itu salah satu tanda hadis itu bermasalah. Kan? Kalau kita fikir dengan akal logik kita sendiri mengatakan, takkanlah Nabi suruh macam ni. Ya, takkanlah Nabi suruh macam ni. Ini menunjukkan salah satu tanda ciri-ciri hadis itu bermasalah. Perlu dilihat. Ya, dari sudut tersanad dan pawanya. Baik. Kesimpulan. Terdapat banyak kisah termasuk hadis yang palsu menceritakan kewajipan isteri untuk mentaati suami sehingga menampakkan Islam adalah agama yang tidak meraihkan wanita dan hak-hak mereka. Lebih malang lagi apabila kisah ini turut dibawa oleh para asatizah untuk mengukuhkan hujah mereka bahawa seorang isteri mesti menyerahkan seluruh ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada suami sehinggalah mengenepikan ibu bapa mengasuh mereka sejak kecil lagi. Okey, ini kesimpulan pengarang kita. Baik, tuan-tuan, sedikit sisi pandang saya. Komentar terhadap cerita ni. Pengarang kitab kita ni betul, dia bawakan cerita ini memang bermasalah. Kesimpulannya ialah cerita ni memang bermasalah. Namun, ya, kalau kita lihat, ya, dari sudut konteks Islam itu sendiri, ya, Islam apabila menyebut tentang idza, ya, apa dia? Idza ta'aradat ta'at az-zawj ma'a ta'at al-abawain, ini disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Syarah Al-Muntaha Al-Iradat jilid yang ketiga. Dia mengatakan bahawa qaddamat ta'at az-zawj, qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Ya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, apabila bertembung di antara ketaatan, di antara nak taat suami ke ataupun nak taat ibu dan ayah, nak dahului apa? Dahuluilah ketaatan kepada suami. Ini kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan hal ini pun dipersetujui oleh Syekh Abdullah Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Saya baru saja melihat fatwanya di laman web rasminya berkaitan dengan taat kepada suami. Maka didahului dengan mentaati suami. Namun bukan bermaksud kita boleh membiarkan, ya, hormat kita ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang anak yang ibu dan ayah telah memelihara kita sejak daripada kecil lagi. Bukan menafikan ini. Cerita ini telah menafikan sehingga kan ayahnya sakit pun tak boleh pergi ziarah. Nabi mengiktiraf. Itu tak betul. Jadi dalam konteks Islam mengajar kepada kita bahawa betul perlu untuk dahului ketaatan kepada suami, namun mestilah mentaati dan menghormati jasa ataupun ibu dan ayah. Ada satu perbahasan dari kalangan para ulama, ya, adakah boleh suami ini dia melarang isteri untuk menziarahi ahli keluarganya? Boleh ataupun tidak? Baik, hal ini pernah disebut dalam satu hadis dalam Sunan Kubra oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala.
Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasa a'zamu haqqan 'al mar'ati qal zawjuha qultu fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul qala ummuhu. Kata Nabi SAW, Aisyah pernah bertanya, siapakah manusia yang paling berhak di atas seorang isteri? Nabi kata, zawjuha, suami dia. Kemudian aku tanya lagi, lalu siapakah manusia yang paling berhak ke atas seorang lelaki? Kemudian, qala ummuhu, ibunya. Jadi maknanya, ulama bersepakat bahawa ya, kewajipan isteri mentaati suami. Itu pertama dulu saya nak sebut. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam riwayat Al-Bukhari, idza sta'dhankum nisa'ukum bil-laili ila al-masjidi fa'dhanu lahunna. Hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari mengatakan bahawa apabila isteri-isteri kamu meminta izin kamu untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadat, pergi ke masjid, ya, pada waktu malam, maka izinkanlah mereka. Izinkanlah mereka. Hal ini kalau kita tengok dalam Fathul Bari jilid yang kedua, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani apabila mensyarahkan hadis ini menjadi dalil bahawa wanita tidak boleh keluar daripada rumah suaminya walaupun pergi ke masjid tanpa keizinan daripada suami. Hal ini banyaklah cerita-cerita berkaitan dengan suami, berkaitan dengan ketinggian suami, ketaatan kepada suami. Namun kalau kita tengok, ya, kalau kita melihat dari sudut para fuqaha, terutamanya para ulama seperti Al-Imam Hanafi Al-Maliki, ya, boleh tengok dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq jilid yang 4 dan juga At-Taj wal Iqlil, ya, jilid yang kelima, mengatakan bahawa larangan mengenai suami yang menghalang isterinya untuk meziarah ahli keluarganya. Maksudnya mazhab Hanafi dan Maliki tak melarang seorang suami menghalang isterinya pergi ziarah ibu dan ayah dia. Tak boleh lah larang seorang suami walaupun hang punya kuasa suami tu besar, tinggi, ketaatan isteri kepada suami, tapi janganlah larang dia pergi ke rumah ibu dan ayah dia. Ya, manakala dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Insaf jilid yang ke-8 dan sebagian daripada Hanbali menyatakan harus bagi suami menghalang isteri. Ini khilaf di kalangan para fuqaha. Kalau kita tengok dalam fiqh Islam wa adillatuh sendiri pun jilid yang ke-7, ada pun makruh bagi suami. Makruh bagi suami, ya, melarang isterinya untuk menziarahi ibu bapanya. Tak boleh, makruh hukumnya. Jadi tak payahlah kita melarang, marah sangat sampai melarang. Biarlah dia ambil masa untuk dia tenangkan dirinya ataupun berjumpa dengan sahabat, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradiknya, suami dan sebagainya. Bahkan kalau kita tengok sendiri Syekhul Islam Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, dia ada pun larangan suami kepada isterinya untuk menziarahi keluarganya tidak diharuskan. Tak diharuskan. Bahkan dalam Syafi'i pun tidak diharuskan. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala mengatakan la yajuzu, tidak diharuskan, tidak dibolehkan bagi seorang suami muslim melarang isteri berjumpa dengan ibu. Tak boleh. Tak boleh melarang untuk dia, berikan kepada dia. Nah, baik. Maka sidang pendengar yang saya kasih sekalian, jadi kesimpulannya ialah cerita ini bermasalah, ya. Namun perbahasan berkaitan dengan ketaatan kepada seorang daripada suami, isteri kepada suami itu kita sudah bahas perbahasan berkaitan dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk satu lagi cerita. Kalau sempatlah. Sebab saya rasa cerita ni agak panjang. Tak apa, kalau kat mana kita sempat kita pergi, ya. Lepas tu kita buka soalan. Baik. Okey, okey, sebelum tu ada soalan tak? Sebelum kita masuk ke tajuk yang ke-8. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita pergi ke kisah yang seterusnya. Okey, kalau tak ada, kita terus, Okey, baik. Kisah yang seterusnya tuan-tuan sekalian, iaitu kisah tentang Hindun melapah hati Sayyidina Hamzah. Jadi cerita ni pun terkenal juga, kan? Cerita ni terkenal juga. Sayyidina Hamzah terlibat dalam peperangan Uhud, kan?
sampai Hindun ni isteri kepada Abu Sufyan, ya, yang masuk Islam ketika Fatul Mekah, dia punya geram kat Sayyidina Hamzah ni sampai dia cincang hati Sayyidina Hamzah, ya, sampai berkecai. Betul ke tak cerita tu? Okey, baik, kita tengok cerita tu datang daripada mana. Pendahuluan, ya, seperti mana kita tahu bahawa Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan, ibu kandung kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini seorang khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan seorang khalifah, anak kepada Hindun ni. Ibu tiri kepada Ummu Habibah Ramlah, nama penuh beliau ialah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams. Abdul Syams ni nama Tuhan, tuan-tuan. Nama Tuhan depa lah. Tuhan matahari. Beliau telah memeluk Islam ketika Fatul Mekah terlibat dalam peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni, tuan-tuan, berlaku di Jordan. Dan Fatul Mekah, Hindun masuk Islam lewat. Abu Sufyan pun masuk Islam pun lewat. Sehingga kan tuan-tuan tengok dalam sebagai riwayat, ketika mana Abu Sufyan, cerita pasal Abu Sufyan sikit lah. Bila mana Abu Sufyan dia memeluk Islam, tuan-tuan, ada sebahagian para sahabat ni dia tak boleh tengok muka Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ni sangat bermasalah. Waktu dia menentang Islam dulu, sangat dia bermasalah sehingga dia banyak membunuh para sahabat. Sampai ketika mana dia masuk Islam pun, sahabat kata tak boleh teringat cerita lama. Teringat nostalgia lama, tak boleh tengok muka Abu Sufyan. Walaupun beliau telah memeluk Islam. Ini biasalah manusia, para sahabat. Baik, beliau masuk Islam ketika Fatul Mekah. Ya, beliau sebelum berkahwin dengan Abu Sufyan, beliau pernah berkahwin dengan Hafs bin Al-Mughirah, iaitu bapa saudara kepada Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan, dia pimai-pimai pun tang tu. Khalid, bapa kepada Khalid Al-Walid, ya. Bapa saudara kepada Khalid Al-Walid, ya. Dan juga beliau seorang wanita Quraisy yang berwibawa dan cerdik. Baik, beliau juga mempunyai hubungan saudara dengan Nabi SAW. Hindun merupakan ibu mertua tiri baginda Nabi. Hasil perkahwinan Nabi dengan anak tiri, ya. Beliau Ummul Mukminin Ramlah. Maknanya ada kaitan jugalah, ada bau-bau macang. Bahasa kita ni bau-bau macang lah, ada bau-bau jugalah dengan adik-beradik Nabi SAW ni. Di samping itu, Hindun ialah ibu saudara Thabit kepada Khalid bin Al-Walid. Nabi SAW juga adalah bapa saudara Thabit dengan Khalid. Hasil perkahwinan Magina dengan ibu saudara Khalid. Jadi maknanya ada kaitan dengan Nabi SAW juga, Hindun ni. Baik, cerita ni kontroversi yang sangat besar kerana kita dengar cerita ni dah lama. Waktu kita kecil lagi pun kita dah bisa dengar cerita ni kan. Hindun cincang hati Sayyidina Hamzah. Kan? Dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud. Dan kita tahu bahawa yang membunuh Sayyidina Hamzah itu bukan Hindun. Yang membunuh Sayyidina Hamzah ialah Wahsy, yang pakar memaling tombak. Yang pakar memaling tombak. Hal ini disebut dalam cerita yang sangat terkenal. Dan beliau Hindun apabila wafatnya Sayyidina Hamzah, Hindun pergi menuju ke jenazah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dan beliau membelah perutnya, melapah hatinya dan memamahnya, namun meluahkan kembali. Maknanya dia gigit, dia bagi pecah, ya, hati Sayyidina Hamzah. Mana kebenaran kisah Hindun berbuat demikian kepada jenazah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Jadi lepas ni bila tuan-tuan pergi ziarah Medan Uhud, ya, pergi ziarah Medan Uhud, ya, ada mutawif cerita pasal ni, kita habanglah kat dia, ustaz, cerita ni bermasalah, janganlah cerita kan, sumber cerita ni bermasalah. Ya, janganlah ustaz ceritalah benda yang lebih elok, lebih sahih. Macam tu. Baik, tak apa. Okey, baik, saya buat sedikit rujukan di luar. Disebut dalam beberapa nukilan para ulama mengatakan bahawa minal ma'lum bitawatir an Hamzah bin Abdul Muttalib sayyid syuhada radhiyallahu anhu qad qutila yaumul ahad syahidan. Ya, secara mutawatir. Ini secara tawatir, ini saya sebut bahawa secara tawatir Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib gugur syahid di Medan Uhud. Tak boleh, tak ada orang kata Sayyidina Hamzah mati di perang Badar. Tak ada. Sayyidina Hamzah gugur di Medan Uhud. Persoalannya, memang Sayyidina Hamzah mati dalam perang Uhud, dan juga para ulama mengatakan bahawa ya, badannya memang teruk, ya, badan Sayyidina Hamzah memang teruk,
Ya, memang teruk sehingga kan Nabi SAW ya tidak mengizinkan beberapa orang sahabat pergi ziarah, bukan pergi ziarah, pergi tengok apa dia batang tubuh Sayyidina Hamzah. Tak boleh tengok. Ana ra'aitu maqtalahu, apa dia, Nabi tak bagi tengok kerana keadaan Sayyidina Hamzah sangat mendukacitakan, badan memang teruk. Ya, fa innahu laisa jarihun yujrahu illa jaa wa jurjuhu yaumal qiyamah yadma. Ini disebut dalam Majma' Al-Haythami jilid yang ke-6, iaitu bagaimana keadaan cedera teruknya badan, ya, badan Sayyidina Hamzah, sehingga kan Nabi kata warihuhu rihul misk. Ya, bau Sayyidina Hamzah ni, orang gugur syahid ni, seperti bau misk, minyak wangi, ya. Ini sehingga kan ada seorang mak saudara kepada Sayyidina Hamzah kot nak pergi ziarah tengok Sayyidina Hamzah. Nabi tak larang, jangan bagi, sebab kalau takut kamu tak boleh nak hadapi tengok keadaan badan Sayyidina Hamzah yang begitu teruk. Tetapi mak saudara kepada Sayyidina Hamzah kata, tak apa, aku nak tengok dia sebab aku redha tentang apa yang berlaku kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi secara mutawatirnya, maknanya secara sahihnya, cerita tentang Sayyidina Hamzah gugur syahid di Medan Uhud sahih, badan Sayyidina Hamzah cedera parah sahih. Yang jadi dipertikaikan para ulama, hindun gigit mamah dan pecahkan hati Sayyidina Hamzah dan belah dada Sayyidina Hamzah. Betul atau tidak? Yang tu saja perbincangannya. Baik. Okey, kalau kita tengok dari sumber kisah ni, muka surat 114. Pertama tuan-tuan, kisah ni ada dalam Musnad Imam Ahmad. Cerita ni adalah Musnad Imam Ahmad. Yang kedua, cerita ini juga terdapat dalam Sirah An-Nabawiyah, dalam dikarang oleh Ibnu Ishaq. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Ibn Kathir dalam Al-Bidayatu wan Nihayah. Ibn Kathir pun ada. Ibn Kathir pun ambil daripada Ibnu Ishaq. Ya. Yang ketiga, Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf dan kitab Al-Maghazi. Ya, Al-Maghazi. Apa maksud Maghazi? Maghazi ni bermaksud adalah kisah-kisah perang, ya. Maghazi. Musa bin Uqbah dalam Al-Maghazi, Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Ya, begitu juga kisah ini terdapat dalam kitab Al-Maghazi oleh Al-Waqidi rahimahullahu taala. Al-Waqidi. Baik, ada 6 rujukan kisah ni. Sumber. Baik, kita tengok riwayat yang pertama. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad meriwayatkan kisah ini seperti berikut. Kisah panjang lah kita sebut tadi ni. Sehingga kan ini sedikit tambahan daripada Musnad Imam Ahmad ni tuan-tuan. Sehingga kan Nabi solat jenazah kepada Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali Nabi mayang jenazah dekat Sayyidina Hamzah. Betul ke cerita ni? Jadi kadang-kadang benda yang pelik-pelik ni kita boleh timbulkan persoalan kepada minda kita. Betul ke sampai 70 kali ni? Baik. Itu cerita yang pertama. Yang baik. Okey, keterangan muka surat 116. Keterangan dan perbahasan mengenai riwayat ni. Riwayat mana? Riwayat daripada Musnad Imam Ahmad. Pertama, kedudukan seorang perawi yang bernama Atha bin Syaib. Ada seorang perawi yang bermasalah namanya Atha bin Syaib. Ya. Ya, wa hadha isnadud dha'if. Banyaklah wa hadha isnadud dha'if. Atha bin Syaib kana qad ikhtilat. Qala al-Hafiz fi at-Taqrib suduq ikhtilat. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa Atha ni suduq, benar, tapi dia ikhtilat. Ikhtilat tu maksudnya bercampur. Tuan-tuan boleh bacalah tuan-tuan di sini. Secara kesimpulannya ialah Atha bin Sa'ib ni tuan-tuan, dia dituduh ikhtilat. Kerana periwayatannya pada waktu muda boleh diterima, tetapi periwayatannya waktu dia tua tidak boleh diterima, kerana waktu tua mungkin kedabitannya, ataupun kita sebut bahawa syak dalam meriwayatkan satu hadis tu dia kurang apabila main berusia. Macam kita lah juga tuan sekalian, ya.
Waktu muda mungkin kita kuat ingatan, kita ingat sekian, sekejap saja hafal. Tapi bila meningkat usia, kita dah lupa. Kadang-kadang nama anak kita sendiri pun kita bertukar kan. Mana satu abang tadi bertukar. Nak kena ingat balik nama anak-anak kita. Macam tu. Jadi benda tu biasa. Terjadi kepada Atha' bin Sa'id. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila menyebut tentang ikhtilaf ni tuan-tuan. Ikhtilaf ni tuan-tuan. Ikhtilaf ni apa? Kalau kita merujuk kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, in kana su'u hifz tari'an 'ala rawi, imma li kibruhu aw li dhahaba bil basaruhu aw li ikhtiraqi kitabuhu aw 'adamaha. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa sekiranya hafalan perawi tadi ni buruk berlaku pada perawi tu, sama ada pada usia tuanya, mai bertambah usia lagi dia lupa. Okey, atau hilang penglihatan, dia lupa, dia tak ingat. Dan kitab-kitabnya terbakar. Maka dan hafalannya bercampur aduk antara yang awal, yang depan dan sebagainya. Jadi ini disebut sebagai al-ikhtilaf menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada banyaklah jenis-jenis asbab ni. Jenis-jenis asbabul ikhtilaf ni banyak, antaranya taqaddamul umur. Bertambahnya usia. Yang kedua, zahabal basar, hilang penglihatan, dia tak nampak, dia tak boleh tengok. Yang ketiga, adamul kutub, kitab terbakar, kitab hilang, dicuri dan sebagainya. Jadi ini di antara sebab-sebab asbabul ikhtilaf. Dan para ulama apabila menilai hukum riwayat bagi mukhtalit ni, isim maf'ul, menurut Ibn Salah, Ibn Hajar Asqalani, Ibn Al-Ajmi dan selainnya mengatakan bahawa wa hukmu fihim annahu yuqbal hadith min akhadha anhu qabla al-ikhtilaf. Menurut Ibn Salah, Ibn Hajar dan selainnya, boleh kita ambil hadis daripada perawi ini sebelum berlakunya qabla al-ikhtilaf, sebelum berlakunya percampuran riwayat. Boleh ambil. Selepas tu tak boleh. Jadi soalannya, macam mana kita nak tahu riwayat ni diriwayatkan sebelum berlaku ikhtilaf ataupun selepas berlaku ikhtilaf? Pula dah. Yang tu yang kita kata bahawa pengajian ilal tu bukan senang. Kita nak detect hadis ni dia riwayat waktu dia kitab terbakar ke atau waktu dia tua ke dan sebagainya. Ini semua hal-hal ini lebih mendalam berkaitan dengan ilmu hadis apabila mengkaji sesuatu periwayatan. Baik, kesimpulannya, saya baca kesimpulan tulis lah tuan-tuan sebab saya takut tak sempat ni. Atha' bin Sa'id ni dituduh digelar sebagai ikhtilaf. Ini disebut oleh Yahya bin Ma'in. Ibn Adi pun kata begitu. Ibn Kathir pun kata begitu. Dan tuan-tuan boleh tengoklah muka surat 117 pun sebut macam tu juga. Ikhtilaf. Darul Qutni, Yahya bin Yahya Al-Qattan, Al-Uqaidi, Darul Qutni semua mengatakan bahawa ikhtilaf. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua, periwayatan Asy-Sya'bi daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dipertikaikan. Perawi yang kedua yang bernama Asy-Sya'bi. Yang meriwayatkan cerita ni tuan-tuan, Sya'bi. Sya'bi ni tuan-tuan, secara kesimpulannya, saya baca kesimpulan tulis lah tuan-tuan. Bagi cepat sikit tuan-tuan muka surat 118. Sya'bi dinilai mursal. Dia dituduh mursal. Siapa yang sebut ni? Abu Hatim Ar-Razi. Bukan orang biasa. Darul Qutni mengatakan bahawa dia tak pernah jumpa pun dengan perawi yang selepasnya. Al-Hakim mengatakan bahawa mursal, dia tak pernah dengar. Sya'bi tak pernah dengar daripada Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana diriwayatkan hadis ni? Jadi Al-Hakim mengatakan bahawa hadis ni mursal. Perawi ni mursal. Sanad ni terputuslah. Baik. Okey, dua dah isu berlaku. Yang ketiga, betul ke Nabi solat jenazah kat Sayyidina Hamzah sampai 70 kali? Betul ke? Okey, jadi apabila kita mendapati bahawa riwayat ini datang daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq
yang direkodkan oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir riwayat daripada Ibnu Ishaq yang terdapat dalam kitab Al-Bidayatu wa Nihayah. Tu kitab berbelas jilid tuan-tuan. Tu kitab tu. Maka Ibn Kathir mengatakan bahawa kisah ini gharib, asing dan sangat lemah. Sebab tu amanah. Ibn Kathir apabila dia meriwayatkan cerita ni dalam kitab Al-Bidayatu wa Nihayah, dia memberi komentar. Ya, dia memberi komentar terhadap cerita ini. Ya, cerita ni gharib dan juga lemah. Sebab tu tuan-tuan, ada beberapa kitab yang metodologi para ulama, mereka tak menyebut secara jelas tentang hadis ni sahih ataupun tidak. Tetapi mereka menyebut pada muqaddimah kitab mereka. Seperti Imam Muslim. Imam Muslim dia tak sebut, dia tak memberi komentar bahawa hadis ni sahih ke. Tapi dia dah sebut dalam muqaddimah, dia mengatakan bahawa semua hadis yang sebut dalam kitab ni adalah sahih di sisi aku, kata dia. Jadi maknanya ini metodologi ataupun manhaj di kalangan para ulama muhaddisin apabila menghukumkan sesuatu hadis. Dia tak semestinya mereka mengatakan hadis yang sahih dan sebagainya. Begitu juga Ibn Hibban, ya, dia bermasuk dalam kitab Sahih Ibn Hibban di sisi dia. Baik. Okey. Jadi cerita tentang Nabi solat jenazah Sayyidina Hamzah sampai 70 kali itu riwayat yang gharib dan lemah. Jangan kita riwayatkan. Namun Ibn Kathir dia datangkan satu riwayat cerita tentang ketika mana Nabi SAW sampai di Ghuzwatul Uhud, di medan Uhud, ya, Nabi mengumpulkan dua orang laki-laki untuk ditanamkan. Kemudian Nabi tanya, di antara dua lelaki ini siapa yang paling banyak menghafaz Al-Quran? Maknanya siapa yang paling dekat hubungan dengan Al-Quran? Tu, siapa yang nak ditanam dulu tu dalam kubur tu. Maka Nabi tanya, di antara dua ni siapa yang paling banyak baca Quran? Siapa yang hubungan dia dengan Quran hebat? Ya, kemudian para sahabat kata sekian-sekian, dialah diturunkan dulu. Ya. Baginda memasukkan jenazah itu terlebih dahulu ke dalam liang lahat. Baginda pun bersabda, saya menjadi saksi kepada mereka pada hari kiamat. Nabi SAW memerintah agar mereka ditanam dengan darah-darah mereka, tidak disolatkan dan mereka tidak dimandikan. Ini riwayat daripada apa? Riwayat daripada Al-Bukhari, sanadnya sahih. Dalam kitab Al-Maghazi. Cerita ni memang sahih. Nabi kata tanam orang paling banyak baca Quran, orang hafal Quran dan orang yang rapat dengan Quran, dan Nabi kata tanam sekali dengan darah-darah dengan pakaian sekali. Ya, mereka tidak disolatkan dan mereka tidak dimandikan. Kenapa? Karena mereka darah mereka itu sendiri baunya bau al-misk. Bau minyak wangi, ya, bau wangi di hari akhirat esok. Baik, saya rasa takat tu dulu kot. Saya rasa tak ada nak habis lah cerita tentang Hindun ni. Cuma ala kulihal secara umumnya nanti insya-Allah pertemuan akan datang kita akan bahas lagi lah. Kita akan cerita sikit apa kritikan-kritikan dan analisis para ilmuwan berkaitan dengan Hindun. Dia belah dada dan ambil hati Sayyidina Hamzah ni. Nanti kita akan analisis lagi lah. Cuma kita hanya baru menganalisis satu isu saja berkaitan dengan perawi ni. Dan saya rasa dah 10.30. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas sikit lagi insyaAllah. Wallahualam. Saya buka soalan kalau ada. Sila, fadhal. Ada tuan kita sebut ni Tuan Apal Muhammad, pelajaran ini soalan ke? Pelajaran ini tiada siaran di YouTube atau di Facebook tuan admin, boleh dikongsi dengan lain kawan kan? Oh, okey, yang ni bukan soalan, ini cadangan kot. Ini cadangan lah. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, okey, jumpa lagi pada pertemuan akan datang. InsyaAllah nanti kita cuba berbincang berkaitan dengan bagaimana kita nak takhrij hadis kan dalam web insyaAllah. Nanti ya pertemuan akan datang. Nanti kita akan ada iklan kot insyaAllah. Jadi saya takat tu dulu. Terima kasih semua yang mengikuti, saya kira hampir 50 orang
50 orang lebih yang mengikuti perbincangan kita ni. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Dan yang paling penting adalah untuk kita berhati-hati dalam menyampaikan satu maklumat dan juga kita rasa diri bertanggungjawab apabila menyampaikan satu perkara yang kita sandarkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa itu dulu, dan ini tanda kecintaan kita dan juga tanda sayang kita kepada Nabi. Sebab hari ni ada orang kata kami sayang Nabi, cinta Nabi, sayang Nabi, cinta Nabi, tapi bawa benda yang tak betul. Itukah tanda dia sayang kepada Nabi? Tanda sayang Nabi, bawa apa yang Nabi bawa, bawa kebenaran itu. Inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dekat itu dulu, insya-Allah ada berikan kesempatan kita bertemu lagi. Qul qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Barakallahu fiik.